Contohnya, seorang suami meninggal. Dia tinggalkan 4 ahli waris. Ibu, isteri, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Macam mana kiraan? Masyarakat tak ramai yang tahu. Contoh harta yang ditinggalkan sebuah rumah lah. Ikut hukum pusaka ataupun faraid, ibu akan dapat 1/6 bahagian. Isteri dapat 1/8 dan baki harta akan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah. Anak laki 2, anak perempuan 1. Jika waris segera uruskan harta pusaka rumah itu di pejabat pusaka kecil, kemungkinan besar pembahagian dapat diselesaikan menerusi rundingan dan diselesaikan dengan cara baik. Katakanlah ibu setuju berikan bahagiannya kepada menantu dan juga kepada cucu. Maka mungkin akan didaftarkan, diletakkan nama isteri dan 2 anak arwah dalam perkara itu. Tapi kalau ahli waris dengan lengahkan atas sebab takut malu kubur masih lagi merah dan bagai-bagai, gedebuk-gedebak, mak si mati pula meninggal dunia sebelum urusan harta pusaka arwah selesai, maka inilah yang menyebabkan berlaku pertambahan bilangan waris. Jika tadi jumlah waris cuma 4 orang, maka bila ibu dah meninggal, bilangan waris akan bertambah. Pada peringkat awal, bahagian ibu kita hanya 1/6 ke atas rumah pusaka itu, tapi sebab tidak diselesaikan sebelum ibu meninggal, maka bahagian itu akan masuk pula dalam pusaka peninggalan si ibu pula. Dah satu kerja. Bayangkan kalau ibu ada 8 anak, termasuk arwah si mati. Maknanya ada 7 ahli waris yang ditinggalkan oleh ibu tadi. 7 anak arwah ini akan jadi ahli waris kepada harta rumah pusaka yang asalnya ditinggalkan oleh si mati di atas hak ibu sebanyak 1/6 bahagian. Jadi ini sudah tentu lebih menyulitkan untuk kita dapatkan kata persetujuan daripada 7 waris tadi. Macam mana nak pujuk mereka untuk tidak buat tuntutan ataupun tak nak bagi bahagian mereka? Akibatnya nama mereka akan didaftarkan dalam keran rumah sebagai sebahagian daripada pemilik rumah. Ataupun isteri arwah terpaksa pula membayar sebahagian kepada mereka ni dengan wang tunai pula. Ini satu kerja. Dan inilah yang sedang berlaku di luar sekarang. Kenapa? Tidak ada orang yang memberi tunjuk ajar pada mereka. Begitu juga ada di kalangan masyarakat di luar, bila kita sebut hukum faraid terus jadi afraid. Faraid dengan afraid. Dia terus terbayang cara pembahagian iaitu lelaki mendapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Oh, ini tanggapan yang salah dan kita kena didik mereka. Hukum faraid, dia adalah satu kaedah pembagian harta yang ditetapkan oleh Allah. Dan ianya antara hukum yang paling terperinci dalam Quran. Disebutkan dalam ayat 11, 12 dan ayat 176 surah An-Nisa. Dia meliputi pembagian harta kepada suami, isteri, ibu bapa, anak, adik-beradik dan saudara-saudara yang lain. Contoh, ayat yang ke-11 surah An-Nisa, Allah tetapkan ibu dan bapa si mati dapat 1/6 bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah anak. Dalam ayat yang ke-12, Allah tetapkan suami dapat 1/4 bahagian daripada harta peninggalan isteri. Selepas ditolak urusan jenazah, yuran pelaksanaan pentadbiran dan bagai-bagai, tolak hutang si mati dan juga wasiat, maka faraid. Sebenarnya saudara-saudari, penyelesaian kepada isu ini mudah saja. Sebaik berlaku kematian, waris-waris segerakan selesaikan kes pusaka. Kerana jumlah waris masih sedikit dan lebih cepat kita nak cari kata sepakat. Bagi umat Islam pula yang masih hidup, kita kena didik mereka mengambil langkah proaktif. Merancang pewarisan harta. Hibah, wasiat, harta pencarian ataupun amanah. Ini